Dia akan bawa bala tentera dia, kemudian dia bawa kepakaran, keseluruhan kepakaran dia. Keseluruhan kepakaran ni tuan-tuan bayang, semua kemahiran yang ada ni ada dalam rombongan itu. Sebab tu bila Zulkarnain pergi ke barat, penduduk di barat perlukan apa, dia akan arahkan daripada rombongan yang dia bawa tadi. Mereka ni tak pandai buat ni, okey, bagi benda ni. Kemudian dia ke timur, Zulkarnain ke timur. Timur mana? Wallahu a'lam. Sebab timur atas muka bumi ni pun bergantung kepada tempat dia bergerak, negeri mana. Timur Malaysia dengan timur Mesir, timur Libya tak sama. Bila Zulkarnain pergi ke satu negeri, sebuah negara di timur, pergi ke sebuah negara di timur, kita boleh tengok dalam Quran Allah SWT sebutkan sifat yang paling utama untuk negara tersebut, penduduk di negara tersebut ialah mereka tidak ada sutra, tidak ada penutup. Qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Tidak ada pelindung. Ulama tafsir cari hadis. Ada tak Nabi cerita tentang kaum ni? Tak ada. Nabi sebut sikit je. Boleh jadi tempat negara yang Zulkarnain sampai itu, yang semua penduduk dia tidak ada pelindung, sama ada tidak ada rumah. Tinggal dalam gua, dia tinggal di bawah cahaya matahari, tak ada rumah, bawah pokok, ataupun mereka tidak berpakaian. Maka Zulkarnain arahkan rombongan dia, ajar mereka jahit, ajar mereka buat pakaian, ajar mereka buat rumah, ajar kemahiran yang dia ada, dia ajar. Dan tujuan pengembaraan Zulkarnain satu sahaja, mengajak semua kawasan yang dia lalu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang itulah tujuan manusia diciptakan. Yang ada iman kena ajak orang yang tak ada iman untuk kenal Allah, beriman dengan Allah. Tuan-tuan ingat saja-sajakah orang Allah Ta'ala ciptakan China, India yang tidak Islam? 3 pengembaraan Zulkarnain dan bala tentera dia yang disebutkan oleh Allah, tujuan pengembaraan itu ialah untuk mengembalikan manusia kembali kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran ni kita nak ceramah sebut ni, pengajaran. Oh, baru kita perasan, baru kita faham. Semata-mata itu, ya, semata-mata itu. Tuan-tuan bayang 2 bilion, 5 bilion tak Islam, 2 bilion Islam. 5 ni tuan-tuan kekal selama-lamanya dalam neraka. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tuan-tuan renung sekejap, 5 saat je tuan-tuan renung. Lebihlah saya ajak tuan-tuan renung 30 saat. Satu poin ni tuan-tuan. Kita masuk dalam syurga, insya-Allah. Kita duduk dalam syurga, kemudian 1 juta tahun. Dah 1 juta tahun ni kita sembang dengan kawan-kawan, ni dah 1 juta tahun, sampai bila nak duduk dalam syurga ni? Bukan boring sembang. Jom kita pergi tanya Allah. Ada perbualan boleh berbual dalam syurga. Nak dengar perbualan? Ada hadis perbualan penduduk syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu rapat, begitu mesra manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala kata kekal selama-lamanya dalam syurga. Selepas 100 juta tahun duduk dalam syurga, tuan-tuan, tidak tua, tidak sakit, kulit tidak kedut, tak pernah risau, tak pernah miskin. Selepas 100 juta tahun kita tanya, ya Allah, sehingga bila dalam syurga? Bukan boring, nak tahu je. 100 juta tahun. Allah Ta'ala kata kekal kamu di dalam syurga selama-lamanya. Tuan-tuan, benda ni saya fikir, benda ni, selepas 1 bilion tahun di dalam syurga, tuan-tuan, sampai bila dalam syurga? Kalaulah hidup selama-lamanya dalam syurga itu pun sudah tak terfikir di akal kita, apatah lagi hidup selama-lamanya dalam keadaan tersiksa dalam neraka. Wal'iyadzubillah.
Saya duduk seorang-seorang, saya termenung, saya kata macam mana selepas 10 bilion tahun dalam syurga kemudian jadi apa? Tak boleh. Akal kita pergi satu tempat, dia jumpa hujung. Kalau duduk dalam syurga itu pun kita fikir dah tak jumpa jawapan, apatah lagi 5 bilion tuan-tuan. 5 bilion ni confirm neraka selama-lamanya. Tuan-tuan tak kesian ya? Sebab tu orang beriman tuan-tuan, orang beriman yang ada ilmu, dia lalu tepi orang bukan Islam, menitik yang mata dia. Dia naik kereta, dia lalu tepi satu orang tua, bawa orang Cina tua, bawa isteri tua juga, menitik yang mata dia. Sebab tak sama cara orang itu berfikir dengan cara kita berfikir, tak sama. Dia nampak makcik ni lagi sehari 2 hari, tu keluar tajuk dia tu kan, balik tajuk. Okey, kemudian apa dia tadi? Zulkarnain berdakwah, keluar berdakwah menggunakan seluruh kekuasaan yang dia ada, kekayaan yang dia ada, berdakwah. Kemudian dia pergi ke tempat yang kedua, kemudian pengembaraan dia yang ketiga. Pengembaraan Zulkarnain yang ketiga, tuan-tuan boleh tengok surah Kahfi. Saya tak baca dah satu persatu, sikit-sikit je. Dalam Quran, perkataan terhad, Allah tak cerita semua benda dalam Quran. Perkataan terhad ada 6,000 lebih ayat, 6,236 ayat. Apabila Quran sebut satu perkataan, bermaksud perkataan itu besar. Tuan-tuan cuba balik baca dalam bulan Ramadan nanti, cari berapa nama wanita yang disebut oleh Allah dalam Quran. Tak sampai 5, sikit yang tersebut. Siapa wanita tersebut? Antaranya Maryam. Kenapa Allah sebut Maryam? Sebab Maryam ini dia beribadah di dalam rumah ibadah dia, sehingga Allah mendatang ataupun mengarahkan malaikat buat turun makanan daripada syurga. Tuan-tuan cari ya, hari ni 2 bilion. Siapa yang ada duduk dalam bilik, lepas tu makanan syurga apa? Keluar beli cendol ada, sambung masuk balik. Minum di luar tu, sambung masuk yang i'tikaf. Yang tu dia keluar sendiri. Sayyidatuna Maryam sampai tahap ibadah, mujahadah diri dia, malaikat letak makanan. Maka nama dia disebut oleh Allah dalam Quran. Ada 12 bulan, Muharram sampai Muharram balik, Allah sebut satu je, Ramadan. Kenapa Ramadan? Itu cerita Ramadan. Kenapa Ramadan? Itu ada keistimewaan Ramadan. Bila cerita Zulkarnain pergi ke tempat ketiga, kata para ulama tafsir, ni cara tafsir. Ulama tafsir kata, cuba lihat apa perkataan yang disebut oleh Allah di tempat yang ketiga. Satu ayat, la yakaduna yafqahuna qawla. Bila Zulkarnain sampai di tempat ketiga, dia tidak ada masalah air, dia tengok tidak ada masalah penempatan, dia tengok tak ada masalah 100 masalah, semua selesai. Ada satu masalah yang paling besar, antaranya ialah kata Zulkarnain, kami tak faham bahasa mereka. La yakaduna yafqahuna qawla. Majoriti ulama sebut penempatan Ya'juj wa Ma'juj tu belah-belah Rusia, Azerbaijan, Georgia tu kan, di situ. Apa kau situ. Saya belajar di Syria, saya duduk di hostel. Ada lebih daripada 60 buah negara kawan saya. Saya cukup seronok waktu belajar tu. Ramai kawan-kawan lain sewa rumah. Seronok sebab apa? Duduk sama-sama Melayu. Seronoklah. Boleh goreng nasi. Nasi lemak boleh buat seminggu sekali. Saya buat keputusan duduk di hostel seorang je Melayu. 60 buah negara tuan-tuan. 1000 benda saya belajar setahun. 1000 benda setiap tahun saya belajar.